yang mana ini adalah salah satu daripada taman-taman surga yang akan dibimbing tak lain daripada Ustaz Muhammad Rafa'i bin Ismail. Saya rasa tak payah saya nak kenalkan nama Ustaz ni, sebab dia ni dah terkenal di antara Rembau. Jadi kita tak payahlah membuang masa ya Ustaz Teruskan saja pada Ustaz, dan saya serahkan majlis ini kepada Ustaz untuk membimbing selama kita pada malam ini. Terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz, buku kita ni sanggup tak ni? Sikit lagi Ustaz ni. Ni. Dari sini saya Boleh Pak. saya jawi daripada sini. Boleh Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Surau Tok Kali, Barisan Haji Rasa, seluruhnya muslimin muslimat, ibu bapa muslimin muslimat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, malam ni pertama kali saya ke sini. Sebelum ni pernah juga saya keluar dengan jemaah tabligh. Dulu saya ingat lah. Saya ingat belah kanan. Kalau pergi lupa. Jadi saya pun tak asing, saya mengajar sini. Dan saya pun mengajar sekolah Batu Ampar. Hari-hari lalu bawah. Jadi malam ni malam Jumaat, kita mulakanlah majlis kita dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ummi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. الفاتحة إلى أرواح والدنا ووالديكم وعلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عما ولدت النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ni malam pertama kita buka kuliah bulanan saya penawar bagi. Saya baca kitab 40 hadis penawar hati. Dia ada satu kitab tasawuf penawar bagi hati, yakni hadis membicarakan tentang hadis-hadis berkaitan dengan penawar hati lah. Kita ni hati kita ni kadang-kadang luaran okey, tapi kadang-kadang hati kita ni ada perkara-perkara yang kita tak sedar kita telah melakukan dosa. Dosa ni ada dua, satu dosa zahir, satu dosa batin. Jadi kita peringkat umur orang lama ni kadang-kadang dah tak buat dah dosa-dosa zahir, tapi kita banyak dosa-dosa daripada hati. Jadi saya baca kitab ni, kita bermula dengan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Mukadimah. Saya sebab Jawi dia tak sama muka surat. Hati manusia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ni kalau kita macam kita semayang pun perlakuan zahir kita, rukuk apa semua, tapi Allah Ta'ala melihat hati kita tu, khusyuk tak khusyuk tu dalam semayang Allahu Akbar, tapi hati kita tak mana-mana pergi. Tapi yang dia ambil kira khusyuk. Luaran tu memang kena buat betul, tapi kalau hati tu tak betul kan? Jadi itu yang ada Nabi kata dia dapat 1/10, 2/10 semayang dia tu kan? Kerana apa? Kerana masa semayang tu hati tu kelain. Allah suruh kita semayang, suruh ingat dia, tapi semayang ingat benda lain. Jadi hati itulah tempat pandangan Allah. Ia merupakan tapak semayang iman, tempat bertunas dan bercampah keseluruhan anggota badan, dan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam dalam hati. Hati manusia adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wadah ataupun bekas kepada fitrah, akal dan hikmah. Oleh itu hati sanubari adalah sentiasa jujur dan benar, walaupun terkadang mulut pandai berbohong dan tangan pandai mengambil sesuatu yang haram. Muka nampak senyum, tapi hati rupanya marah. Sedekah, tapi hati tu rupanya nakkan pujian orang. Jadi maknanya hati tu kena jaga. Kita ni tolong orang rajin, tapi rupanya dalam hati sanubari yang tersembunyi itu jadi tempat rahsia Allah tu, tempat yang mana
jadi tempat telikkan Allah tu, rupanya nakkan pujian, patut rajin sangat. Patut rajin datang surau. Rupanya dia nak orang puji dia masa dia ada jawatan. Bila tak ada jawatan, haram tak nampak muka pun ada juga. Jadi ini masalah kita ni bukan nak puji orang, kita buat betul-betul mutlak kerana Allah. Nak puji ke, nak keji ke, tak terkesan pun. Itu yang susah. Sebab saya baca kitab ni, mula-mula kita nak mendidik diri kita supaya tak terkesan dengan pujian ke, cacian ke. Lantak kau lah, yang penting hati kita tu betul-betul kerana Allah. Hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan. Hati ni kadang bercakap dengan hati, nak buat ke tak nak buat, nak pergi ke tak nak pergi. Tahu malam ni ada kuliah, nak pergi ke tak nak pergi. Ada pemain dalam hati ni kan. Tempat situ juga tempat sarang iblis. Lepas tu campur pula dengan nafsu. Tak payah kira kata kan, kau bukan sihat sangat, hujan kenyang-kenyang yang dibuat. Campur pula dengan nafsu kita yang memang malas. Nafsu ni dia tak suka benda-benda, dia nafsu ni dia suka, kata Imam Ghazali, nafsu ni dia suka apa? Dia suka makan yang banyak, tidur, kejap-kejap tidur. Sembang kat tangga sambil berdiri kita boleh sembang sampai setengah jam. Tapi berdiri semayang kita tak boleh. Sebab apa? Sebab nafsu. Memang nafsu dia nak apa? Dia nak benda tadi yang dia tak suka, ibadat. Itu nafsu kan. Jadi nafsu ni dia kena bimbing, tak boleh nak biarkan. Kalau biar ikut suka dia, memang rosak. Hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Jadi hati ni macam ni ya, macam umpama macam pilot. Dia nak corner ke nak apa. Macam kita duduk dalam majlis ilmu ni, dalam hadis Nabi SAW, dia teman salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mudahkan kaki dia melangkah ke tempat-tempat majlis ilmu ni, Allah mudahkan jalan ke syurga. Jadi sekarang ni banyak tempat majlis ilmu kan? Jadi sekarang ni banyak sangat tempat majlis ilmu. Kalau dalam Gembau ni, saya rasa setiap malam ada di sekitar tempat majlis ilmu. Jadi siapa yang meringankan kaki dia pergi ke tempat-tempat majlis ilmu, Allah mudahkan jalan ke syurga. Tapi itulah kita kadang-kadang hati ni dia goyah sikit. Nak pergi tak nak pergi. Pasal malam ni dah lama tak makan yang percik ni. Kalau hati tu baik, baiklah seluruh anggota. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam badan seorang tu ada seketul daging. Iza salahat salaha jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya qalbu. Sesungguhnya dalam badan seseorang itu ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan, dan apabila dia rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah iaitulah yang dinamakan hati. Tapi hati yang dimaksudkan ini, bila bicara hati ni, bukan hati yang fizikal tu. Kalau orang kata hati dia sakit, Imam Ghazali kata kalau dibicarakan bab hati dalam agama ni, bukan dia nak bicarakan hati yang seketul. Kalau hati sakit, pergi hospital, nanti doktor akan masukkan antibiotik. Bukan. Hati ni hati yang tempat pandangan Allah, tempat yang ada bisikan-bisikan tu, tempat letaknya iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hati yang baik akan menyuruh anggota badan yang membuat kebaikan. Hati yang baik akan menyuruh anggota badan membuat
kebaikan. Kita duduk termenung kat katil contoh kan. Duduk termenung bangun tidur ni. Bagi orang lelaki lah, dia bangun tidur, dengar azan dia bangun tidur, hati dia akan berbisik. Nak pergi solat berjemaah ke tak pergi? Nak pergi berjemaah ke tak pergi? Lepas tu hati ni macam-macam ni kan? Lalu dia ambil keputusan, tak payahlah pergi pun bukan, macam-macam lah. Dan sebaliknya, hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan kemaksiatan. Pada mulanya hati setiap insan adalah baik. Hati seorang telah diciptakan oleh Allah SWT menerusi fitrah manusia yang semula jadi, yang meminati dan mencintai setiap yang baik. Itu ni asal baik. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kita ni lahir-lahir, anak-anak kecil ni lahir-lahir di fitrah. Fitrah ni nakkan kebaikan, suci, bersih. Tapi dah kena bisikan, dah kena godaan macam-macam, tu yang jadi rosak kadang-kadang kita ni kan. Dan hati ni semua nakkan kepada baik dan membenci setiap yang tidak baik. Fitrah manusia suka yang baik, tak suka yang tak baik. Maka atas dasar inilah diletakkan hukum taklif. Hukum taklif untuk hukum-hukum syarak. Hukum taklif, hukum yang diberatkan. Bila kita diberatkan dengan hukum taklif ni, hukum syarak tu, wajib, sunat, haram, makruh, harus, itu semua hukum-hukum yang ditetapkan atas kita, hukum syarak. Seterusnya lalu Allah SWT menyempurnakan pemberiannya kepada insan dengan mengutus para rasul yang membimbing manusia ke jalan kebenaran. Allah Ta'ala hantar Nabi SAW untuk membimbing kita ke arah kebaikan. Kita ni komplit Nabi SAW jadi tempat, jadi ikutan kita. Semua Nabi ajar, bermula daripada bangun tidur sampai nak buang air, semua diajar oleh baginda Nabi SAW. Diutus Rasul untuk membimbing manusia ke jalan kebenaran. Dan juga Allah SWT menurunkan kitab-kitab untuk menjadi pegangan hidup yang dapat menjamin kebahagiaan mereka di akhirat nanti. Allah Ta'ala cipta kita, kemudian Allah Ta'ala tak tinggalkan kita macam tu. Allah Ta'ala cipta kita, kemudian Allah Ta'ala tinggalkan sekali dengan Al-Quran untuk kita ikut panduan. Kita beli handphone, dapat sekali dia punya manual dia. Kita beli TV, dapat sekali dia punya manual, cara nak pasang, cara nak bagi sejuk, semua ada. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah sediakan Al-Quran untuk kita ikut. Jadi kita tak ikut, dia jadi rosak. Manusia ni macam ni perangai dia. Benda ni tak boleh buat, benda ni boleh buat. Kalau dia buat benda ni jalan dia. Ada kan hukum kan? Hukum hudud kan? Tapi manusia tak ikut, tu jadi rosak. Macam kita lah beli peti ais, dia kata kalau nak bagi sejuk lagi, bulan siap sampai nombor 5 contoh. Kita tengok bulan sampai 5 pula tak nak lah, nak sejuk tapi nombor 1. Lepas tu kita komplain, ini saya beli tak sejuk lah. Kata bulan dalam nombor 5 sebab dia tengok dalam manual, dia suruh kalau nak sejuk nombor 5. Tapi kita tak nak ikut. Lepas tu kita komplain kan. Jadi macam itulah manusia kan. Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala tak tinggalkan macam tu, konten-konten. Pandailah kau nak buat ibadat macam mana, nak tonggeng ke nak apa tak. Allah Ta'ala hantar Rasul, Allah Ta'ala bagi dengan kitab Al-Quran sekali sebagai panduan. Jadi kita ni Islam lengkap lah. Supaya apa? Supaya mencapai kebahagiaan mereka di akhirat nanti. Apa bahagia ke akhirat nanti? Bila kita dimasukkan ke dalam syurga. Maka bila manusia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan, dalam hadis Nabi SAW, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kamu 2 perkara. Nabi kata kat kita kan, Nabi tinggalkan kepada kita ni 2 perkara, Al-Quran was sunnati, Quran dan hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi SAW.
Kalau kamu pegang dua ni, kamu takkan sesat selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala hantar Rasul, dan berpegang, siapa yang ikut Rasul, berpegang teguh dengan Al-Quran yang diturunkan, mereka akan dapat memperolehi petunjuk yang akan membawa mereka untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut Al-Quran, ikut Nabi, Allah redha, dan terhindar daripada jalan kesesatan yang dimurkainya. Kalau tak ikut panduan yang Allah Ta'ala bagikan kita, ikut Nabi. Kalau tak ikut Nabi, tak ikut Al-Quran, maka manusia akan sesat. Tetapi manusia ini ada mempunyai musuh. Kita ada musuh yang sangat pandai dan sangat mendendam kepadanya, iaitu iblis. Kita ni ada musuh. Jangan lupa kita ni ada musuh. Musuh kita ni, dia sangat dendam kat kita. Standby, cari jalan macam mana nak rosakkan kita, iaitu iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkannya. Jadi iblis ni memang dah bersumpah nak sesatkan kita. Dia cari jalan. Patut manusia ni ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang ikut jalan iblis. Iblis selalu menggoda hati manusia. Ia berusaha untuk membalut fitrah suci yang ada di hati manusia dengan balutan daripada hawa nafsu. Fitrah kita yang baik ni dibalut dengan nafsu. Nafsu ni pula tak boleh, memang kita ni ada nafsu. Kata Imam Ghazali, nafsu ni dia cumanya nafsu ni tak boleh nak kita nak ikut dia, tak boleh. Dia kena ikut kita, nafsu ni. Diri kita ni dia tak boleh nak. Kalau ikut dia, umpama kata Imam Ghazali macam satu orang yang menunggang kuda. Dia naik kuda. Kuda tu, kalau orang tu dia pandai handle kuda tu akan ikut dia, kan? Dia boleh melompat, dia boleh lompat, dia boleh berhenti kuda. Tapi kalau orang yang menunggang kuda tu, dia tak pandai kontrol kuda tu, tak berhentilah, nampak kuda tu. Kita naik kuda tu, kita niat kita nak pergi ke Remau tu, tapi kita tak ada skill nak kontrol dia. Macam mana nak buat tu? Takkan nak berhenti. Dia mana faham. Tapi orang yang pandai kontrol kuda ni, ada cara dia kan. Tarik-tarik kan. Boleh berhenti pula kuda tu. Tengok cerita cowboy tu, boleh pula kan. Lepas tu kan dia nak jalan kan, nak berlari. Sebab apa? Dia pandai kontrol kuda tu. Kuda tu ikut dia. Nafsu, kalau kita tak pandai kontrol dia, kita ikut dia. Subuh dah pukul 6.30, loceng dah bunyi dah, nak meletup dah handphone. Nafsu kata alah tidur lah lagi. Cuti kan, lagi cuti. Tu nafsu. Nafsu kan suka tidur je. Nafsu syahwat dan berbagai lapisan lagi. Iblis tidak akan berputus asa. Ini saya baca ni bermuka 5. Dia, yang saya nak baca ni ialah dia hadis-hadis. Tapi panjang juga muka 5 ni. Tak apalah, kita baca muka 5 lah. Malam permulaan ni baru kita tahu, oh kitab ni dia nak bawa kita ke mana, kan? Dia nak bawa kita supaya hati ni, berkaitan hati. Dan berbagai lapisan lagi. Iblis tidak akan berputus asa dari mencapai matlamat yang telah disumpahkannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Oh, maknanya kita memang sentiasa dalam keadaan tak selamat. Janganlah kita confident kita saya tak ada. Iblis tak dapat nak kacau saya tu. Saya orang lama, kan? Tak selamat. Sampai nak sakaratul maut pun dia akan goda kita. Dalam keadaan sakaratul maut pun dia akan goda supaya kita ni lupa Allah. Sampai tak dapat kita nak mengucap tu hayal dengan dia. Dia duduk kata dia lah Tuhan, dia bawa, dia tunjuk macam-macam. Orang yang keliling tak nampak ni. Ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat memesongkan manusia daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan matlamat hidup yang sebenar. Maka bila iblis masuk ke dalam hati seseorang, tu kadang-kadang kita seorang tu boleh hati tu kadang seorang tu hati tu jadi jahat. Kadang ada timbul perasaan sombong, kadang-kadang ada timbul perasaan riak, kadang-kadang dalam hati ni boleh mengatur orang lagi.
Dalam hati boleh mengata orang ni kena kahwin, tengok lelaki tu tak lawa, perempuan tu main lawa. Dalam hati tu boleh mengutuk tu. Kan? Sebab dia Iblis masuk dalam hati. Ia akan membisikkan suatu kesenangan atau kebahagiaan dunia ini. Lalu ia mendorongnya untuk merebut peluang yang ada. Sedikit demi sedikit ditiupkan semangat nafsu dan syahwat yang telah sedia ada di hati manusia. Yang tak ada nafsu malaikat, kita ada nafsu, cuma kena kontrol. Sebagai kesempurnaan fitrahnya. Seterusnya, apabila hati seorang telah tergoda dan matanya tak tertutup dengan bayangan kelazatan hawa nafsu dan syahwat, maka ketika itulah manusia akan melupakan Tuhannya sehingga ia berani berbuat maksiat. Lupa sampai dia berani buat maksiat yang mengakibatkan satu titik hitam telah tumbuh di lambaran suci fitrah yang ada dalam hati. Satu sekali kita buat maksiat, hitam hati kita. Yang bersih ni hitam. Sekali kita buat, hitam. Sekali buat, hitam. Jadi nak bersihkan hati ni kena taubat, kena banyak zikir, banyak istighfar, kena banyak duduk dalam majlis-majlis ilmu, dan kena rajin bersedekah. Nak bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Sekali buat maksiat, sampailah dah buat maksiat tak taubat-taubat, hati tu dah jadi hitam. Bila dah hati tu dah tutup dengan dosa, lalu kita melakukan dosa tu, kita lakukan satu maksiat tu, satu dosa, dia tak terasa apa. Kita tak semayang pun rasa relax. Tapi kalau kita hati kita sebab dia hati tu dah tutup dengan hitam, hati tu dah mati, kita buat maksiat pun kita tak rasa satu kesalahan, kita relax. Tapi kalau hati kita tu hidup, tanda hati seorang tu hidup, bila kita melakukan maksiat, kita akan rasa, oh menyesal, astagfirullahaladzim, macam mana aku boleh terpengaruh tadi ni, macam mana boleh terlewat semayang asar tadi, nak maghrib dah baru semayang. Kita akan rasa salah. Tapi kalau orang hati dia dah hitam, bukan kata semayang lewat, tak semayang pun dia tak akan rasa salah. Hari Jumaat selama dia boleh duduk mengetih kat kedai tu, orang balik semayang Jumaat dia, hello, hati dia tak ada perasaan. Jadi kalau kita ni ada, kalau tersilap, tertengok benda-benda tak elok, astagfirullahaladzim, semayang terlewat, ataupun kita rasa Allah salah sangat, maknanya hati kita tu masih hidup. Kita nilailah diri kita sendiri macam mana kita. Selanjutnya, bila keadaan ini dibiarkan, kita biarkan kotoran yang lekat di hati. Oh, kotoran yang lekat sini Jawi dia mendap di hati yang lekat tidak dibersihkan, titik hitam yang mengotori lembaran fitrah itu tidak dicuci dengan air taubat. Kena cuci tu. Kita buat satu kesalahan dosa tu, kena cuci dengan taubat. Jadi banyakkan istighfar. Nabi SAW satu hari Nabi bertaubat 100 kali. Sentiasa Nabi bertaubat sehari 100 kali. Nabi maksum. Kita yang banyak dosa ni kena sentiasa taubat. Astagfirullahalazim. Tapi taubat ni dia adalah syarat-syarat dia. Syarat dia maknanya, pertama kita menyesal tak nak Allah, menyesal. Tu syarat taubat, dia menyesal. Lepas tu dalam hati dia tak ada dah bercita-cita nak buat benda yang dia buat tu. Dia bukan dia kata Allah menyesal, macam mana aku boleh kantoi
Dia menyesal sebab dia terkantoi, tertangkap. Dia menyesal. Itu macam mana boleh silap lagi ni, boleh orang perasan pula kan? So kalau dah clear, so nak buat balik, tu tak boleh. Dia, syarat dia menyesal, kemudian dia bercita-cita tak nak buat dah. Maknanya dia kata tak nak dah buat. Kemudian yang ketiga, syarat dia, kalaulah dosa yang kita buat tu ada perkara-perkara fardu yang kita tinggalkan, contoh semayang, kita kata, ya Allah, tak nak dah tinggal semayang. Dia menyesal lah, tak nak dah tinggal semayang. Dia bercita-cita tak nak dah tinggal semayang. Dia menyesal tak semayang dulu. Kemudian ada perkara yang fardu yang ditinggalkan, dia kena ganti balik. Dia kena ganti balik. Kemudian kalau dengan manusia, dia ada kesalahan dengan manusia, ambil barang ke, dia ada ngumpat ke kan, dia kena minta maaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kena sebut secara tafsir satu persatu apa kesalahan kita. Kalau dengan manusia ni, minta maaf lah banyak-banyak, saya banyak ngumpat akak contoh kan, saya minta maaf banyak-banyak cangkul yang tepi rumah dulu tu yang kata hilang-hilang, sebenarnya saya yang ambil, saya pulang balik. Dia kena macam tu. Kemudian dalam mazhab Maliki, dia kata apa? Tak apa, sekiranya minta maaf tu secara ijmali. Macam kita hari raya tu kan, minta maaf lah ya kalau ada salah, minta kosong-kosong ya. Itu secara ijmali. Mana kita kata, kita minta maaf lah kalau ada tersalah, terapa, minta maaf banyak-banyak. Tak apalah, gitu kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia tak boleh macam tu. Dia kena jelaskan satu-satu. Saya minta maaf dah banyak-banyak. Apa salah tu? Pokoknya kena sebut satu. Tapi kalau ditakuti menyebabkan jadi satu lagi besar pula masalah tu, maka melompatlah kita pakai mazhab Maliki. Kalau kita rasa tak boleh ni kan, saya cerita ni kan, dia empuk batu kepala ni mati kan. Jadi kita macam air raya tu lah kan. Tapi kalau dia minta salah apa, cuba cerita. Memang kena cerita. Ada semasa ni saya ngumpat, lepas tu yang apa tu macam-macam lah. Kalau dia maafkan, maaf. Kalau dia tak maafkan, ataupun kita tak jumpa orang kita buat salah tu, kita kena bersungguh-sungguh minta ampun dengan Allah SWT. Minta, ya Allah, aku ni tak dah buntu lah, ya Allah, aku nak minta maaf kat dia pun dah tak ada, ya Allah kan. Kita minta Allah SWT supaya bukakan hati waktu di akhirat nanti, dia akan maafkan kesalahan kita. Itulah. Dah tak ada, tak jumpa lah. Saya ada orang, satu orang ni, dia nak cerita pun aib, tapi saya pun dengar pun, macam mana tu Ustaz, dia kata dia pun dah tak ada, yang ni pun dah meninggal, ni pun dah meninggal. Macam mana tu Ustaz? Saya kata, kita minta maaf tak minta maaf dia tak boleh, dia dah tak ada. Minta macam tu lah, nangis sungguh-sungguh, minta, ya Allah, aku dah menyesal semua, minta supaya orang terbuka hati dia, mana dah tahu sebelum dia meninggal tu dah maafkan ke apa semua. Itu cara dia. Jadi sekarang ni banyak pula dalam TikTok, orang tanya, orang sekarang tengok TikTok kan, Ustaz, ada ustaz tu cakap, dia ada ustaz tu dalam TikTok. Anda wan tu tengok TikTok tu, ada ustaz tu cakap, dia tu kalau kita tak kotor lagi sembahyang wajib, dia kata kan, haram buat perkara-perkara yang haram sembahyang. Kita sembahyang wajib kita tak ganti lagi, haram kita sembahyang yang sunat-sunat kan. Ada dalam kan? Pening kita dengar. Pening kan. Lepas tu saya cakap, memang ada. Rumah saya pun tanya, dia bila dia tengok, dia tengok itu pening macam ni. Lepas tu saya cakap, memang ada. Saya pun buka kitab depan dia, saya buka ni. Saya buka kitab depan rumah saya, cakap, ya, dalam mazhab Syafi'i kata haram melakukan perkara-perkara yang fardu, yang sunat.
haram melakukan sunat sekiranya perkara-perkara masih lagi tak buat yang fardu, termasuklah yang rawatib, ba'diyah, qobliyah tu. Cakap ada, memang ada. Cumanya dalam penjelasan tu ada ulama yang meringankan. Ada pandangan ulama mengatakan bahawa kotor ni satu yang diluaskan. Maknanya kita boleh buat dalam masa yang sama, yang sunat pun kita buat. Di samping tu yang wajib jangan kita tak buat. Kalau kita ikut yang pandangan yang keras, memang pening lah kita. Hari bila sembahyang tarawih tu, tiga orang, mana yang lain cuma mana yang datang masing-masing tak habis kotor lagi, kan? Dua bawah ngeteh. Naiklah nak tarawih lah. Saya banyak lagi tak payah kotor-kotor makin. Jadi ada pandangan yang lebih ringan untuk kita beramal. Kita poning kat kita, kan? Tapi kalau ustaz tu kata memang betul. Memang betul. Cuma ada pandangan yang dalam fiqh ni, kan, bila ada pandangan yang ringan yang kita rasa bolehlah kita beramal untuk diri kita ni, kan. Tidak langsung tak terbuat. Okey. Maka lembaran hati yang terguris dengan titik hitam itu akan bertambah hitam. Kalau kita tak tahu baik, maksiat tu kita buat, makin hitam. Tu dalam kitab Munyatul Musolli, Syekh Daud Al-Fatani dia menjelaskan sebesar-besar maksiat ialah meninggalkan solat. Sebesar-besar dosa, sebesar-besar maksiat ialah meninggalkan sembahyang. Tapi orang tak nampak, orang tak sembahyang ni dia telah melakukan satu maksiat yang besar. Dia nampak biasa je. Dia nampak apa yang kesalahan yang besar ni, kena tangkap basah. Oh, tu satu kesalahan besar. Lelaki kalau kahwin dua, oh tu memang kan, contoh. Tapi sebenarnya dosa sebesar-besar mungkar ialah meninggalkan solat. Yang lain mungkar juga, minum arak, zina semua mungkar. Tapi sebesar-besar kemungkaran ialah meninggalkan solat. Jadi orang tak kisah sangat anak tak semayang ke, bakal menantu tak semayang ke, dia tak kisah. Janji pakai Honda dia tu. Sehingga hati ni kalau dah hitam, sehingga maksiat demi maksiat yang dilakukannya yang menyebabkan kekotoran yang sangat teruk dalam hati, yang memudahkan bagi iblis untuk menguasainya. Hati tu dah hitam, iblis mudah nak kuasai hati kita ni. Maka apabila hati sudah ditaruh oleh iblis, ditawan oleh iblis, hati akan kurang membenci kemaksiatan. Dia sokong lagi maksiat. Dia tak benci dengan maksiat, dia sokong. Elok tu. Bahkan terkadang merasa seronok berbuat maksiat. Dia seronok pula buat maksiat. Ini sebab apa dia seronok buat maksiat? Hati dia dah hitam. Lepas tu iblis dah menguasai hati kita. Dan akhirnya sampai ke peringkat ia merasa bangga pula dengan bermacam-macam maksiat. Bangga pula yang dilakukannya. Hati yang telah sampai ke peringkat ini bermakna ia sudah terlalu sakit. Dia kalau sampai ni habis lah. Sampai dah kronik. Sampai dia bangga pula dengan maksiat. Hari ni orang berbangga-bangga dengan maksiat. Dan sangat susah untuk diubati. Lembaran putih fitrah telah menjadi hitam legam dan sudah terlalu susah untuk dibersihkan. Hati yang seperti inilah yang dinamakan hati yang keras, hati yang tidak sensitif dengan dosa, walaupun sebenarnya dia melakukan dosa yang besar. Tak sensitif, relax kan? Tak semayang pun muka tak malu. Kadang kita tengok orang apa masalah, hari Jumaat relax, kita balik masjid dia selisih tu boleh muka selama senyum ni. Aib sepatutnya, tapi hati dah keras. Apakan
Apakan lagi kalau hanya dosa yang kecil-kecil. Dosa ni terbagi kepada dua. Satu dosa besar, satu dosa kecil. Jadi dosa kecil ni banyaklah ruang-ruang terhapus. Contohnya kita daripada rumah tadi kita melangkah datang ke surau ni, duduk dalam majlis ilmu, itu semua penghapus dosa-dosa. Dosa-dosa kecil. Kita lepas sembahyang tadi kita istighfar, astaghfirullahalazim, subhanallah, 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 la ilaha illallah wa la syarikalah. Semua tu menghapus dosa-dosa kecil. Lepas tabung gerak, kita pun masuk duit sedekah, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa besar tak terhapus dengan macam tu. Dosa besar ni terhapus dengan taubat. Dosa kecil ni jarang di-highlightkan. Dosa kecil ni perkara-perkara yang dia tak sampai diancam dengan azab. Kita nak kata apa dosa kecil ni? Kalau dosa besar kita tahu sebab ada kitab ulama-ulama tulis daripada dosa-dosa, perkara-perkara dosa besar, berzina, mencuri, minum arak, membunuh, makan riba, meninggalkan solat, itu semua dosa-dosa besar. Tapi dosa kecil ni tak di-highlight kan. Ada dalam buku sekolah rendah ada. Dia beri contoh dosa-dosa kecil. Membuang sampah merata-rata, itu dosa kecil. Dalam buku teks sekolah rendah ada. Saya tak ingat darjah apa, saya pernah mengajar. Ni contoh dosa-dosa kecil. Kalau kita pergi ke kedai buku, cari kitab tajuk dosa-dosa kecil, tak ada. Nak cari dosa-dosa besar tu ada. Jadi orang pun tak tahu dosa kecil ni macam mana. Rupanya membuang sampah merata-rata termasuk dosa kecil. Sebab kita tahu tak benda tu melanggar tak? Melanggar hukum. Tong ada, kita buang atas tong. Lagi satu dia tulis apa? Membazir. Membazir, pergi kenuri, ambil abang balik sampai 5, makan 2, 3 tinggal. Betul tak? Betul. Kan? Jadi kita duduk kat meja tu, kita nak pergi nak beratur, tengok orang ramai. Ada apa balik atas meja ni, tak termakan kita sebab kita tak tahu siapa punya. Rupanya tu ada ambil 5 keping, makan 2 je. Nafsu nak main 3. Nama dia membazir. Dosa tak? Tapi termasuk dosa apa? Dosa kecil. Mendedahkan aurat orang perempuan. Dia nak sidai baju, nak cepat pakai baju tangan pendek. Lepas tu tutup rambut nampak jambul. Nak cepat punya pasal dosa kecil. Tapi kalau dia berterusan dia melakukan, memang dia tak pakai, tak tutup aurat, maka jadi dosa besar. Dosa kecil ni kalau dia berterusan buat, maka jadi dosa besar. Tu dosa ni, dia ada dosa kecil dan dosa besar. Dan hati yang seperti inilah hati yang telah termeterikan dengan maksiat. Dosa boleh tak heran lah. Dosa besar ke, dosa kecil ke. Dosa kecil, kalau kita meremehkan dosa kecil, hukumnya dosa besar. Benda ni dosa kecil, tapi kita meremehkan dosa kecil tu. Alah, dosa kecil pun nak heboh. Seolah-olah kita meringankan hukum dosa kecil, hukum dia dosa besar. Walaupun dosa kecil, kita tak boleh nak remehkan dia. Tak apa, ni dosa kecil tu. Tak boleh. Kita meremehkan hukum dosa kecil, jadi hukum dia dosa besar. Maknanya walaupun dosa kecil, kita kena jaga juga. Jangan kita hina pula dosa kecil. Apalah dosa kecil pun heboh, kita ni bukan dosa besar. Seolah-olah kita meringankan dosa kecil, hukum dia dosa besar. Dan hati yang seperti inilah hati yang telah dimeteraikan dengan maksiat. Hati yang telah tertutup dengan selaput hawa nafsu, syahwat dan berbagai lapisan lagi, sehingga ia susah menerima nasihat. Ni orang yang ni hati dah hitam, nasihat pun dia dah melenting, tak boleh terima nasihat. Kalau nak nasihat saya macam saya tak tahu, padahal memang dia tak tahu. Ini orang jenis jahil ni ada 2. Satu jahil murakkab, satu lagi jahil basit. Jahil murakkab ni bahaya, jahil berlapis-lapis. Kalau satu lagi jahil basit ni, jahil, dia tahu dia jahil. Kita tahu kita jahil, jadi kita terbuka hati untuk belajar.
Tapi orang jenis jahil, murakkab, dia jahil tapi dia tak tahu dia jahil. Macam saya tak tahu, dia kan, padahal memang dia tak tahu. Maka dia jahil bertingkat-tingkat nama dia. Hati yang telah tertutup dengan selaput hawa nafsu, syahwat dan berbagai lapisan lagi, sehingga dia susah menerima nasihat dan teguran daripada orang lain, seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u fa iza naza'a wastaghfar wa taba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu Tirmizi. Wa qala hadis hasan sahih. Artinya sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan suatu kesalahan, maka akan diguriskannya dalam hatinya satu titik hitam. Kalau kita melakukan satu dosa, satu maksiat, satu kesalahan, akan diguriskan satu titik hitam. Satu hitam dalam hati kita tu. Maka bila dia menarik diri dari kemaksiatan itu dan terus beristighfar, kan? Kita buat satu maksiat, lepas tu kita buat astagfirullahalazim, kita istighfar, ya Allah, aku silap tadi, ampunkan dosaku ya Allah. Terus istighfar serta bertaubat, hatinya akan kembali suci dan bersih. Sebab tu kita ni kena banyak istighfar. Tapi istighfar jangan istighfar kosong. Istighfar dengan kita istighfar tu kita rasa kita istighfar tu daripada apa? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kita istighfar tu kita kenangkan apa kesalahan kita buat tu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang tiba-tiba ada perasaan sombong. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang ada perasaan riak. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang kita kalau mengumpat dia lain pula. Mengumpat ni kita melibatkan orang. Nah, kita dengan Allah. Astagfirullahalazim. Bila kita istighfar, hati kita kembali suci dan bersih. Kelebihan istighfar ni, dia macam selawat juga istighfar ni. Astagfirullah. Jadi ada istighfar panjang, ada istighfar pendek. Astagfirullah, ataupun astagfirullahalazim, ataupun astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas maghrib, lepas subuh, Nabi kata baca 10 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab tu kita bila kita sembahyang berjemaah, kita tengok imam tu akan baca lepas maghrib dia baca 10 kali. Lepas subuh dia baca 10 kali. Kalau dia baca sembahyang asar kan dia baca 3 kali. Dia sembahyang zuhur kan 3 kali. Memang ada dalam hadis Nabi baca lepas maghrib 10 kali, lepas asar, lepas subuh 10 kali. Kadang-kadang ada imam ni dia tak ikut sebagaimana hadis Nabi SAW tu. Kadang dia kan 3 kali je, maghrib 10 kali, subuh 10 kali. Apa kelebihan dia? Bila kita baca tu, dia ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian selalu istighfar. Dia macam selawat juga. Istighfar ni, orang yang hati dia sempit, istighfar ni Allah akan bukakan hati. Orang yang rezeki dia sempit, Allah akan luaskan rezeki dia. Banyakkan istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Rezeki yang sempit akan diluaskan. Kelebihan istighfar. Macam selawat juga. Selawat pun sama juga. Orang yang rezeki dia sempit, fikiran dia buntu, banyakkan selawat, banyakkan istighfar. Hasan Al-Basri bila ditanya kepada dia, satu orang datang, aku ni meniaga manjang rugi je, dia datang, aku ni dah kahwin lama tak dapat anak. Istighfar. Dia tak ikat benda lain. Dia kata balik banyakkan istighfar. Balik istighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Masa saya nak kahwin dulu, tukang tembuga. Lama dah kahwin ni. Dan terkini belum lagi. Masa kahwin dulu tu,
bukan temu duga tu, masa tu nak dapat sijil. Kan kahwin kan ada sijil khusus kan. Dia kata cuba istighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfar panjang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Okay. Dia tak tahu itu ustaz. Sebab tu dia tanya suruh istighfar pendek, istighfar panjang kan. Lulus, dapatlah sijil. Seronoklah dapat kahwin. Dulu. Okey. Kemudian sesungguhnya seorang hamba bila dia melakukan suatu kesalahan maka akan diguriskan hatinya satu titik hitam. Maka bila dia menarik diri dengan istighfar serta bertaubat, hatinya akan kembali suci dan bersih. Tetapi apabila dia kembali melakukan kesalahan, buat lagi. Kita dah istighfar ni. Dah istighfar, astagfirullahalazim. Kita buat lagi. Maka titik hitam itu akan bertambah. Kalau tak istighfar, dia akan bertambah. Kalau dia istighfar, dia bersih balik dalam hati dia. Sehinggalah sampailah titik hitam itu memenuhi segala permukaan hatinya. Dan inilah yang dinamakan ar-ra'an ataupun karat. Kita Jawi ni ingat Arab karat, rupanya karat. Karat, kalau dalam dah titik-titik dah penuh jadi karat pula. Di hati yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya seperti yang tersebut dalam hadis di atas, yang maksudnya sekali-kali bukan demikian seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu daripada perbuatan dosa telah menutup hati mereka. Sebab tu orang kafir ni dia tak boleh terima. Sebab apa? Hati tu dah berkarat. Orang Islam pun kalau hati tu dah berkarat tak boleh terima nasihat. Tak kira lah, hantarlah grup WhatsApp, dalam grup WhatsApp malam ni ada majlis ilmu ke apa, hati dah karat, dia susah. Tak nak. Hadis riwayat Tirmizi. Hati sebagai hati yang sakit teruk sangat susah untuk diubati. Imam Ghazali kata cerita bab hati ni bukan bab hati yang zahir tu. Kalau hati sakit tu boleh pergi KPJ, boleh pergi hospital. Ini hati yang ni tak boleh nak pergi hospital. Samalah jalan dengan penyakit, samalah halnya dengan penyakit yang sudah terlalu teruk, maka sangat susah untuk dirawat dan diubati. Namun peluang untuk merawatnya masih ada. Alhamdulillah, ada lagi peluang. Pintu taubat masih lagi terbuka untuk menerima sesiapa sahaja yang benar-benar mengharapkan keampunan. Hati yang bersangatan kotor masih dapat dibersihkan, dan penyakit yang teruk masih boleh diberi penawar asalkan pesakit bersedia untuk dirawat dan diubati. Dia tak boleh kita kata, habis dah saya ni kalau ikut dosa saya tak boleh dah, banyak dah dosa, banyak dah, tak boleh dah, saya habis dah, tak boleh. Kan? Masih ada peluang. Masih ada peluang. Dan sudah menjadi satu kepastian, pesakit terpaksa menjaga pantang larang. Bahkan terkadang terpaksa untuk dibedah atau dipotong sebahagian daripada anggotanya. Maknanya nak rawat ni, kalau orang tu nak sendiri, dia kena rawat. Pertama sekali kau semayan jangan tinggal dah lepas ni. Lepas tu ni kau jangan kawan, cari kawan, jangan kawan dengan orang yang ni, kawan dengan orang yang suka buat ibadat, kawan dengan orang baik-baik, kawan dengan orang soleh, banyakkan berzikir. Dia kena lah. Kalau hati tu dah berkarat, dia tak boleh nak sakat zikir sikit-sikit. Kalau tubuh badan kita yang kasar ini ditimpa oleh sebarang penyakit, tentu kita akan segera menemui doktor untuk mendapatkan rawatan dan nasihat. Kita bimbang kalau penyakit kita akan bertambah besar dan akan merebak ke seluruh anggota badan, yang boleh membawa kepada kematian yang akan memisahkan kita daripada segala jenis kelazatan dan kebahagiaan dunia ini. Maka hati yang merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu, apabila dia berpenyakit, adalah lebih mustahak lagi untuk mendapat perhatian dan lebih utama untuk mendapat rawatan yang rapi dan
pengubatan yang sempurna. Kalaulah kita kata penyakit kencing manis, kita kata tak boleh ni, habislah nanti kan, kena potong kaki. Lepas tu doktor kata, encik kena makan ni, ini ubat dia pahit. Ni pahit, kita kata pahit pun pahit lah, jadi elok. Faham tak? Sebab nak elok, itu anggota badan. Ini yang hati ni sepatutnya lebih-lebih lagi kita kena rawat. Kalau kita tahu hati kita ni sakit. Tak tahulah saya ni orang apa, zikir pun susah, semayang pun kadang semayang, kadang-kadang tak. Tak tahulah saya ni jahat sangat. Mata pun tak boleh nak kontrol tengok benda maksiat, telinga pun tak boleh nak kontrol, mulut pun jahat. Contoh kan. Jadi kita tahu kita masalah. Saya ni tak tahulah, kadang hati tengok orang senang saya dongki. Itu penyakit hati lah tu. Tengok orang berjaya, anak orang ni berjaya, kita sakit hati. Itu semua menunjukkan kita ni ada penyakit hati. Jadi takkan nak biarkan. Cuba direnungkan begitu besar perhatian yang kita berikan terhadap tubuh badan yang kasar ini. Walaupun hanya sedikit penyakit yang datang menghinggapi, kita pasti akan segera membuat rawatan kerana takut mati. Takut mati yang menyebabkan kita terpaksa meninggalkan segala kelazatan dan kebahagiaan dunia ini. Sanggup tu makan kopi tak ada gula sebab kencing manis, takut kencing manis tu. Padahal kalau sebelum ni pahit, mesti nak yang manis. Tapi bila dah tahu penyakit kencing manis, kopi tak ada gula pun sanggup kita telan. Takut mati menyebabkan kita terpaksa meninggalkan segala kelazatan dan kebahagiaan dunia ini. Maka betapa kita tidak mahu mengambil berat dengan penyakit yang hinggap dalam hati, yang jikalau kita biarkan dan tidak mahu membuat rawatan, kita bukan hanya sekadar terpisah dari kelazatan dan kebahagiaan yang bersifat sementara, tetapi kita akan terpisah dari kelazatan syurga yang kekal abadi itu. Kalau kita biar hati kita ni rosak, bersarap penyakit-penyakit hati ni, bukan kata dunia, tapi akhirat esok memang teruk kita dengan penyakit sombong. Kerana apa? Dalam hadis Nabi kata, satu orang tu tak masuk syurga walaupun ada sebesar biji sawi. Penyakit sombong. Kita sombong dengan orang kan? Kau siapa? Saya ni tak tahu, saya dulu pengarah tahu. Padahal dah bencen, belagak juga. Contoh. Oleh itu marilah kita membersihkan, memeriksa hati kita masing-masing. Apakah ianya sihat ataupun berpenyakit? Apakah hati kita telah menjadi tempat iman yang merupakan sumber kekuatan yang dapat mendorong kita untuk berbuat kebaikan, atau ia menjadi sarang iblis atau istana syaitan yang telah menjadi sumber kekuatan yang selalu mendorong kita untuk melakukan dosa dan kemaksiatan? Hati kita ni tengok arah mana kita buat. Adakah arah ibadat ataupun arah buat maksiat? Kalau hati kita terdorong arah maksiat, maknanya hati kita tu iblis dah bersarang. Cubalah kita meraba dada kita masing-masing dan bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahkah kita merancang untuk masa depan kita di hari akhirat nanti? Tanyalah apalah perancangan kita di akhirat nanti. Kita punya bekalan kita. Hari ni alhamdulillah, tempat-tempat yang saya mengajar, kebanyakan surau masjid mereka dah mula hidupkan. Setiap lepas isyak tu mereka akan baca surah Al-Kahf, surah Al-Mulk. Sebab apa? Persediaan untuk berpindah daripada satu alam dunia ke alam barzakh. Sebab Nabi kata, siapa yang baca sebelum tidur, mana-mana malam sebelum, maknanya waktu malam dia baca surah Al-Mulk, maka dia akan terlepas daripada azab kubur. Jadi kita ada peluang untuk kita selamat daripada azab kubur, ada peluang untuk kita selamat daripada api neraka, maka kita buat. Tanya, dia tergosok dah, dia tanya, aku ni apa persediaan aku? Seperti kita telah merancang untuk hari tua kita di dunia ini, sejauh mana persiapan yang telah kita sediakan untuk menghadapi kematian yang bila-bila masa mungkin menemui kita. Hari ni saya baca dalam Facebook banyak
lelaki umur 40-an ke atas banyak mati mengejut. Oh, banyak mati mengejut sekarang. Pagi mengetir, petang dengar-dengar, ni kan pagi tadi saya ngetir kan dia. Sekarang ni banyak mati mengejut. Maka bersiaplah sebelum terlambat dan bertaubatlah sebelum pintu taubat ditutup, dan berusahalah untuk mengubati hati dan membersihkan jiwa daripada akhlak mazmumah, iaitu sifat-sifat yang tercela. Dan berusahalah pula untuk menghiasi diri dengan akhlak mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji, iaitu dengan bercerminkan kepada tunjuk ajar yang telah diwariskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah yang besar sekali kepada umatnya. Marilah kita mendengar nasihat baginda. Saya baca ni mukadimah. Dia nak bawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mukadimah ni kita baca separuh, nanti dah lah jumpa sebulan sekali kan. Saya habiskanlah ya. Kita kontrol nafsu kita. Nafsu ni memang kata apa ustaz ni lambat orang macam kan. Nafsu kan. Nafsu ni dia kira jolok kan. Padahal kita duduk bawah tu kan, kita bersembang, kita boleh berdiri tu. Macam biasa orang datang rumah kita, macam nak balik tu kat pintu kereta tu boleh berdiri. Lama dah berdiri sejam lah rupanya. Dalam rumah tadi bersembang sekejap kan. Cuba semayang 5 minit pun rasa lambatnya. Sebab apa? Nafsu. Jadi saya minta maaf, saya terpaksa habiskan mukadimah ni, nanti tak habis. Jadi marilah kita mendengar nasihat baginda yang timbul daripada perasaan yang sangat cinta kepada kita. Jadi nasihat yang hadis-hadis ni, 40 hadis ni semua nasihat kepada kita. Kerana apa? Kerana baginda Nabi SAW sangat cintakan kita ni, supaya kita nakkan kita ni jadi nak baik, supaya kita ni semua masuk dalam syurga di akhirat nanti, di mana tidak ada satu jalan daripada jalan kebaikan kecuali telah baginda tunjukkan kepada kita, dan tidak ada satu jalan daripada jalan kejahatan kecuali baginda telah melarang kita daripada mendekatinya. Maka marilah kita mendengar amanat baginda supaya kita dihimpunkan pada hari kiamat nanti bersama-sama dalam barisan umatnya yang sentiasa setia kepadanya, dan mendapat syafaatnya yang besar, kerana kita tahu menghargai nasihat dan tunjuk ajar yang telah baginda berikan. Maka hanya dengan hati yang sihat sahaja kedatangan kita akan disambut baik oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Orang yang datang membawa hati yang berlumuran dengan dosa akan disisihkan daripada barisan orang yang berangkat menuju syurga. Jadi kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih. Sebagaimana Nabi SAW waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi nak naik bertemu dengan Allah SWT dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa yang Allah Ta'ala buat kepada Nabi SAW? Bersihkan hati tu. Walaupun ia membawa harta benda yang tidak terhitung banyaknya dan sebilangan besar daripada ziarah, ya, sebilangan besar daripada ziarah dan pengikutnya. Dalam tu dia ada apa? Tak ada. Lepas tu dia terus pergi, mudah-mudahan Okay. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Maksudnya pada hari itu, pada hari kiamat, sudah tidak berguna lagi harta benda dan anak pinak. Anak pinak pun tak ada guna. Anak pinak pun nanti bila kita, orang lelaki lah, kita sebagai bapa, orang lelaki ni, kita tak bimbing anak kita, dia nanti akan tarik kita. Padahal kat dunia ni punyalah sayang, kita sayang kat dia. Kat akhirat nanti dia nampak api neraka, dia akan dakwa kita, ya Allah, aku ni tak semayang dulu, ya Allah, sebab ni dia tak suruh aku semayang. Masa tu dia dakwa kita kan? Jadi pada hari tu anak pinak pun tak guna lagi, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sihat, iaitu yang bersih. Mudah-mudahan 40 hadis yang diimpunkan dalam buku ini menjadi penawar kepada hati-hati kita, terutamanya untuk hati penyusun yang dhaif. Penyusun ni Syekh ni dah meninggal, Syekh Fahmi Az-Zamzam.
penawar pada hati kita, terutama untuk hati penyusun yang dhaif ini, yang mana hatinya sentiasa memerlukan kepada penawar dan rawatan yang berterusan dari semasa ke semasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri Fatihah kepada pengarang kitab ni. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf banyak-banyak sebab terajak, sebab saya nak habiskan mukadimah. Kita belum masuk lagi hadis lagi, ya. Azan biasa